Okey, hari ni kita nak bincangkan mengenai manfaat sarapan pagi. Aina, macam Aina sendiri, sarapan pagi tak? Dia ikut keadaan juga, kadang-kadang saya sarapan, kadang-kadang tak. Kenapa tak dan tu? Tak ada, kadang-kadang bangun lambat. Bangun lambat ke kan? Okey. So hari ni kita nak share mengenai manfaat sarapan pagi. Sebab setengah orang memang dia punya rutin memang dia akan sarapan pagi. Tapi ada setengah orang dia ambil benda ni enteng. Maksudnya ada yang macam tak kisahlah, tak sempat nanti makan lunch lah kan, kalau macam tu, ataupun brunch terus kan pukul 10 ke 11. Tapi kalau yang macam bekerja, dia kena ikut time lah, tak dapatlah nak makan sesuka hati. Okay, so macam sekolah pun, kalau dekat sekolah pun adik-adik kita yang dekat sekolah pun diorang pun ada waktu rehat diorang, ataupun balik sekolah nanti kan, so diorang tak boleh macam makan sambil cikgu mengajar ke kan, so dia tak polite lah kiranya. Okay, so dekat sini kita nak share mengenai khasiat makan pagi. Okay, so sebelum tu kita nak minta siapa yang follow, yang tengok kita punya live hari ni, yang viewers kita hari ni, boleh share dulu kita punya link, kita punya live, untuk sama-sama kita dapat share dan manfaat manfaat bersama mengenai info yang kita akan kongsikan hari ni. Hen YC says selamat petang. Hai, selamat petang Miss Hen YC. Terima kasih. So boleh share kita punya link live hari ni. Kita ada dekat page Haliza dan juga page Family.ku dan juga Instagram juga. Okay, bersiaran juga di Instagram haliza.com.my dan juga family.ku.hq.com.my. Alright, so mungkin ada yang tertanya-tanya apa Haliza, apa Family.ku. Okay, sebenarnya Family.ku ni ada company yang sama dengan Haliza. Okay, kita satu company, cuma Family.ku ni kita punya brand produk yang lain lah. Okay, so siapa yang nak tahu mengenai lebih lanjut mengenai apa itu Family.ku, boleh pergi ke Facebook kami, iaitu family.ku.hq.com.my, family.ku.hq, untuk mengenai lebih lanjut apa itu Family.ku. Kalau siapa yang macam dah biasa dengan Haliza, memang diorang tahulah Haliza ni mengenai apa. Kita ada snack Bingo Bite, Wheaties, okay. So siapa yang baru nak kenal apa tu Family.ku, boleh tinjau dekat kita punya Facebook dan juga Instagram. Okay, Muhammad Faris cakap hi. Okay, hi, thank you kerana bersama kami. Alright, so kali ni kita nak bincangkan mengenai manfaat sarapan pagi. Okay, dekat sini boleh kita tahu tak siapa yang selalu memang ikut rutin sarapan pagi, ataupun dia jenis yang tak ambil sarapan pagi kan? Ada yang jenis memang tak kisah, ataupun dia tak biasa. Dia macam yang tak biasa pun nak sarapan pagi. So kat sini boleh share dengan kita yang biasa sarapan pagi ke, ataupun yang jenis tak sarapan pagi ke, pun boleh share dengan kita. Macam saya sendiri, masa zaman sekolah kadang-kadang ambil, kadang-kadang tak. Ikut juga menu apa yang disediakan waktu tu. Masa budak-budak kan, dia macam fikir kita sikit. So macam adik kalau sedap makan, kalau tak makan, sanggup berlapar. Kadang minum air je. So tapi as long as kita ambil juga sarapan pagi, macam mak saya memang akan sediakan segelas nestem dan juga kismis untuk sebelum pergi sekolah kan. Saya waktu masuk, kalau dah belajar dekat luar, so sendiri handle. Alright, so okay, manfaatnya. Okay, so Aina, pukul berapa seeloknya kita digalakkan untuk ambil sarapan pagi? Okay, waktu yang sesuai yang kita patutlah ambil sarapan pagi ni antara pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Ini 8 hingga 10 lah, sebab ada yang macam tambah-tambah, macam kalau weekend kan, macam bangun lambat. Macam kita pukul 8 dah start kerja, so sebelum tu lagi lah macam sarapan. Sebelum tu, ataupun ada setengah yang memang sebelum keluar rumah, diorang ambil breakfast dulu dan baru keluar rumah pergi kerja, dan sampai kerja terus start kerja kan. At least macam dah ada tenaga lah untuk bermula bekerja hari tu. Okay, so manfaat mengambil sarapan pagi. Okay, apa manfaatnya Aina? Antara manfaatnya macam sarapan ni dia boleh membantu untuk kepekaan. Contoh lagi, tenaga fizikal dapat dikembalikan. Dan juga sarapan ni dapat mengelakkan pemakanan snack yang tidak berkhasiat.
Okey, sarapan bantu kepekaan ni macam kiranya macam contoh lah kan untuk macam kanak-kanak untuk budak adik-adik kita yang pergi sekolah. So dia macam adik-adik kita ni sebenarnya macam sarapan pagi ni sebenarnya dapat membantu dia orang fokus waktu belajar. Sebab tu macam kebanyakan parents memang akan sediakan sarapan pagi macam sebelum dia orang kalau macam yang pergi naik van ataupun yang memang parents hantar, so sebelum dia orang keluar rumah tu memang parents akan sediakan sarapan pagi ataupun macam as long as sekepi roti lah kan, maksudnya macam sambil dia orang pergi masa dia orang tengah tunggu van tu dia orang boleh makan. Ataupun macam propernya kalau sempat biasalah adik-adik macam yang kecil-kecil kan nak bangun pergi sekolah banyak drama, banyak kan. So macam kadang-kadang tak sempat pun nak breakfast dekat proper dekat meja dekat rumah, tapi kebanyakan parents memang akan sediakan at least roti dia ada ni kan. So macam memang parents memang kita yakin yang parents pun percaya breakfast untuk anak-anak pergi sekolah tu penting, sebab orang tahu breakfast sebenarnya dapat membantu untuk orang fokus belajar. Sebab kalau macam kita sendiri pun kalau macam sebab dah bangun pagi, lepas tu dah tak makan, nak tunggu lunch pula, so macam tak boleh nak fokus. Tak boleh nak fokus. Setengah orang kalau dah lapar memang boleh makan orang lah katanya. Hilang mood memang boleh hilang sebab dia lapar kan. So macam dah tak dapat nak fokus dah apa benda yang orang cakap ke ataupun apa benda yang cikgu cakap pun dah tak dapat digest dah, tak dapat masuk dah sebab dia dah memang terbayang makanan sebab dah lapar. Macam ada benda yang mengganggu dia punya fokus. Okay, so memang ada satu kajian yang dekat Universiti Bath. Dia buat kajian dekat atas 2 kumpulan. Satu kumpulan ni dia bagi bersarapan sebelum start belajar, dengan yang lagi satu ni memang yang tak bersarapan. Okey, daripada hasil kajian tu menunjukkan yang tak bersarapan ni dia memang kurang peka kan. Dia macam kurang peka satu, dia macam slow sikit lah, maksudnya respon apa yang cikgu ajar tu dia respon lambat. So macam benda-benda macam tu yang sebenarnya so kajian tu menunjukkan memang sarapan pagi tu perlu sebelum memulakan pelajaran. So macam untuk yang bersekolah di waktu pagi ataupun kelas di waktu pagi ataupun yang bekerja, so sebelum mula start kelas ataupun belajar ataupun kerja memang perlu sarapan pagi untuk keberkesanan sepanjang hari sebelum makan tengah hari lah. Khalidah, hai Khalidah. Okay, alright, so seterusnya tenaga fizikal perlu dikembalikan. Okay, yang ni sebab bila seharian kita dah tidur, dah malam dah tidur, so kita perlukan tenaga untuk memulakan hari yang panjang. Maksudnya pagi baru nak start ni, panjang lagi dah sampai ke malam lagi kan. So sebab tu pagi perlukan sarapan pagi untuk glukos, untuk glukos akan bertukar kepada tenaga untuk kembalikan tenaga kita untuk teruskan harian. Ya, betul. Okey, sarapan dapat mengelakkan pemakanan snack yang tidak berkhasiat. Yang ni macam mana pula Ina? Macam ni contoh kalau kita tak sarapan, mesti macam kejap-kejap kita lapar, kita cari snack, makanan ringan. So macam benda tu bagi efek yang negatif kat badan kita, macam tak sihat. So dengan sarapan kita boleh tahan macam tak lapar sampai kita lunch dulu. Kan contoh macam mungkin masa waktu PKP dulu kan banyak orang cakap banyaklah cerita saya tengok dekat Facebook macam orang kata paling sibuk kawasan adalah kat dapur. Sebab apa? Sebab mungkin salah satu tu sebab macam dah memang duduk kat rumah, so macam bangun lambat ke apa semua, so macam bila nak tunggu lunch lambat lagi, so lepas tu lapar. Jadi waktu itulah memang akan tergerak ke dapur untuk macam cari makanan, ataupun memang kalau yang jenis yang tak ambil sarapan pagi masa sebelum start kerja, so macam pukul 10 dah lapar, nak tunggu lunch lambat lagi. So memang sentiasa ada spare makanan kat meja, kat dalam laci, sebab nak macam nak mengunyah kan, sebab macam nak bagi hilang rasa lapar tu. Okay, so tapi benda tu tak bagusnya, sebab kalau kita salah ambil snacking, maksudnya snack benda yang salah akan memberi efek yang kesan sampingan lah, maksudnya kegemukan ke ataupun kolesterol ke. Sebab kita tengok juga snack apa yang kita ambil, macam ada setengah yang snacking
benda yang sihat macam buah-buahan. So macam okey lah macamnya. Macam sebab pukul 8 sampai pukul 10 tu memang waktu yang cantik untuk breakfast. So macam kalau waktu tu pun still okey sebenarnya. Cuma dia takut macam bila ambil snacking yang benda bukan. Macam macam contoh snacking apa yang selalunya yang orang selalu suka ambil? Coklat Kan benda-benda yang macam boleh memberi kesan lah kat badan kita. Okey. Then dan manfaat selain itu, manfaat sarapan pagi juga merupakan nutrien penting, sumber nutrien penting. Kenapa? Sebab dalam menu sarapan kita selalunya orang akan ambil yang tinggi protein ataupun tinggi yang ada buah-buahan. So sebab kita ada berbagai jenis breakfast kan. Jadi waktu tu memang ada nutrien penting seperti zat besi, kalsium ataupun vitamin juga. Dan masa tu juga sebab itu untuk anak-anak yang nak pergi sekolah, ibu bapa akan bekalkan ataupun sediakan minum pagi untuk anak-anak. Contoh paling simple yang selalu orang parents sediakan adalah segelas cawan Milo dan juga sekeping roti kan. So macam benda tu yang senang untuk anak-anak grab untuk sebelum pergi sekolah dah siap-siap semua pergi sekolah macam tu. Okay, Khalidah cakap breakfast like a king, betul sebab memang yang tu sebab waktu tu kita nak mulakan tenaga untuk sepanjang hari. Jadi memang perlukan karbohidrat ataupun tenaga yang banyak untuk macam nak startkan hari kita. Ya, betul, macam nak pergi berperang. So satu hari tu nak pergi berperang satu hari. Jadi sebelum nak pergi berperang, nak masuk dalam medan perang yang satu hari tu, jadi tenaga banyak diperlukan. So lepas itu sebab tu macam perlu ambil sarapan pagi untuk memang makan banyak lah. Selalunya ada setengah orang yang memang akan ambil dengan banyak, ada setengah orang dia ambil segelas air dengan sepotong kuih pun dah cukup, ataupun sekeping roti. Okey, Ahmad Nazir lapor pula cakap pasal breakfast ni. Tunggu kalau nak tunggu breakfast, tunggu esok pula lah kan. Okey, tapi sekarang boleh minum petang kot Ahmad Nazir. So boleh cari minum petang punya menu pula. Okey, so dekat sini pun hujan. So macam memang kalau kena goreng pisang dengan sedap kan. Okey. So itu untuk sarapan pagi. Okey, so kepentingan sarapan pagi yang tak patut kita abaikan. Okey. Ini macam contoh kalau kenapa sarapan pagi tu sangat penting. Kenapa kita tak boleh ambil endah ataupun enteng mengenai sarapan pagi. Kenapa sarapan pagi tu sangat digalakkan oleh macam kebanyakan orang. Memang pakar pemakanan pun akan menasihatkan untuk mengambil sarapan. Okey, contoh badan tidak akan rasa letih. Ini betul. Sebab apa? Sebab bila kita ambil sarapan pagi, contoh sebelum memulakan kerja ataupun pergi ke sekolah, jadi macam selepas kita dah tidur semalaman, bangun pagi, jadi badan kita dah ready untuk bekerja, untuk macam aktif, mulakan hari. Jadi bila dia macam, tapi dia tak cukup tenaga sebab yang semalam punya makanan dah habis tenaga dia kan. Jadi so sebab tu badan akan merasa letih kalau kita tak ambil breakfast. Maksudnya macam tak cukup tenaga lah, macam yang kita cakap tadi, tak cukup tenaga untuk berperang kan. Okey, minda cergas macam mana pula Aina? Okey, kalau untuk minda cerdas ni, otak atau minda ni sangat memerlukan sarapan pagi supaya dia dapat merangsang kita punya pemikiran ke arah pembelajaran, untuk kita jadi lebih cemerlang, lepas tu lebih produktif di tempat kerja sebab kita dah kenyang. So kita macam buat kerja tu semua macam okey, kan. So macam tak adalah rasa nak makan orang ke. So macam kalau tiba kawan kita rasa macam rasa nak makan orang, dia bagi dia makanan. So mesti dia macam rasa mungkin sebab hari ni tak breakfast. So dia bila dia bagi makanan mesti dia rasa macam dah okey kan. So macam betul. Cuba check balik, dia tak makan pagi ke tadi? So macam daripada dia makan orang, baik dia bagi makanan. Okay, so then minda cergas sebab tu macam kita cakap tadi, macam sama juga untuk anak-anak dekat sekolah, adik-adik kita dekat sekolah yang nak pergi sekolah.
bila diorang makan pagi, sebenarnya memang makan pagi dapat diorang fokus. Sebab macam diorang dapat fokus everyday. Sama ada juga macam orang yang bekerja juga yang memang dapat fokus buat kerja sebab dia tak ada fikir lambat lagi nak lunch ni. Pukul berapa nak lunch ni? Jam 8, macam tak dapat nak fokus. Jadi sebab tu sarapan pagi tu penting sebelum memulakan aktiviti harian. Okey, dan mampu menahan lapar. Okay, yang ni salah satu kepentingan sarapan pagi. Sama juga macam yang kita tengok sebelum ni, mampu menahan lapar sebab bila kita ambil makanan first, macam contoh Aina punya menu apa? Breakfast selalu nasi lemak, nasi lemak. So macam nampak karbohidrat kat situ dah ada tinggi. So bila kita dah makan berat di waktu pagi, macam Khalida tadi kat page Khalida cakap breakfast like a king. Maksudnya kita dah makan banyak. So kita dah dapat menahan lapar sampai tengah hari untuk beberapa jam. Maksudnya kita dapat fokus dan dah tak dapat nak fikir makanan lagi. So mungkin boleh jadi tengah hari pun tak rasa lapar, tak rasa nak makan sangat sebab kekenyangan tadi tu masih ada. So dekat situ dia punya manfaat ataupun kepentingan sarapan pagi. Okey, ini poin paling best, lebih ramping. Lebih ramping ni yang selalunya orang sukalah, kalau selalunya perempuan sukalah kalau lebih ramping. Kalau ikut nasihat daripada pemakanan, dia memang akan suggest untuk kita ambil 5 kali makan sehari. Pagi, snacking pukul 10 atau 11, 10, dan tengah hari, lepas tu minum petang dan makan malam. Okey, tapi portion makanan tu yang perlu dijaga sebenarnya bila makan 5 kali sehari. So sebab itu kalau lebih ramping ni, kalau mengikut kajian yang dijalankan oleh Food Fact Asia dengan kerjasama 4 universiti di Asia, ke atas remaja yang berusia 10 hingga 12 tahun yang mengamalkan sarapan rata-rata menunjukkan lebih ramping, lebih rangsing dan tak ada masalah berat badan. Sebab sebab mungkin kita tahulah efek dia sejauh mana, tapi mungkin kebenarannya di situ sebab mungkin sarapan pagi membantu menguruskan badan. Khalida Idris cakap order Food Panda. Ini pun memang boleh jadi juga. Okey, order Food Panda untuk sarapan pagi boleh, memang tak ada masalah. Okey. So tapi poinnya adalah jangan elak sarapan pagi lah. Kalau boleh ambil sarapan pagi supaya kita mendapat tenaga yang secukupnya dan dapat fokus dalam kita punya aktiviti harian. Okey, dan meningkatkan metabolism. Macam mana pula Aina? Meningkatkan metabolism ni, bila kita makan sarapan yang sihat, dia akan tingkatkan metabolism kita dan membuatkan dia bekerja lebih keras selepas semalaman kita tak makan. Macam tu. Kan. So kiranya macam yang kita cakap tadi lah, maksudnya sebab tu kita perlukan tenaga untuk memulakan harian, memulakan aktiviti kita seharian selepas itu. Dan sebab tu daripada situ bila kita memang ada kekerapan itulah, kekerapan bila kita kerap makan, so metabolism kita pun akan meningkat. Okey, dan kesan jika kita skip mengambil sarapan pagi. Yang ni berlawan dengan yang tadilah, maksudnya tadi kita nampak manfaat dia. So bila kesan dia, bila kita ambil sarapan pagi, satu, kita akan kurang untuk mengambil makanan-makanan yang disarankan. Contoh buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Sebab ada setengah orang yang memang akan breakfast ataupun snacking pukul 8 hingga 10 tu buah-buahan. Jadi bila kita skip, maksudnya pengambilan benda yang berserat ataupun benda yang sihat akan berkurangan. So macam dekat situ kita dah tak meet lah piramid makanan tu kan. So sebab tu sarapan pagi secara tak langsung membantu kita mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Okey, lebih cenderung mengambil snack yang tidak sihat. Ini yang macam kita cakap tadi, bila kita tak ambil sarapan pagi,
kita akan cenderung ataupun tends to ambil benda yang kita nak, sebab kita lapar, nak tunggu lunch nanti lambat. lagi. So macam pukul 11 kan, contohlah macam dah bangun lambat, lepas tu dah tak breakfast, pukul 11 nak tunggu lunch lambat lagi. So pukul 11 dah mulalah koek-koek kat dalam almari, nak mengunyah kan. So benda-benda macam tu yang kita nak avoid sebenarnya. Sebab tu kalau boleh memang jangan skip pengambilan sarapan pagi. Okey, lagi apa lagi kesan ketika kita skip mengambil sarapan pagi? Selain dia boleh mengurangkan prestasi mental, macam yang kita cakap tadi lah, bila kita tak ambil sarapan pagi, dia macam kita tak peka, kita tak boleh fokus dengan kerja harian kita. Macam tu. Kan, so macam so benda dia macam ada, dia bukan gangguan sebab apa? Sebab bila perut lapar, dia tak boleh nak fokus. Tak boleh nak fokus. Dia tak boleh nak fokus. Macam apa yang cikgu cakap pun tak dapat digest. Macam kalau kita bekerja dalam pasukan kita cakap apa pun kita macam ada tak benda boleh, tak kena. tak boleh kena makan dulu. Macam tu kan. So macam sebab tu kena ambil sarapan pagi supaya efektif ataupun keberkesanan kita bekerja tu lebih berkesan lah, lebih produktif lah. Kita akan jadi lebih produktif. Okey, sarapan pagi yang tinggi serat membantu mengurangkan keletihan. Ini yang macam kita bincangkan tadi. Sebab bila kita ambil sarapan pagi, dia akan memberi kita rasa tenaga. Okey, sebab tu dia mengurangkanlah rasa keletihan tu. Okey, Aina, kenapa kanak-kanak ni sangat memerlukan sarapan pagi? Okey, macam kanak-kanak kita tahu dia mengalami tumbesaran dan mereka sangat memerlukan nutrien untuk yang mencukupi lah untuk bantu diorang membesar. So bila diorang ambil sarapan pagi, nutrien macam kita cakap tadi lah, zat besi, vitamin, semua diorang akan ambil. So boleh membantulah dalam tumbesaran mereka. Lagi kanak-kanak juga macam dia mudah letih, lepas tu dia mengganggu mood mereka. Dan terdapat juga satu kajian yang menunjukkan jika kanak-kanak mengambil sarapan pagi, mereka lebih terdorong untuk mempunyai keputusan ujian yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak yang tidak mengambil sarapan pagi. Kiranya data menunjukkan keberkesanannya bila dia orang fokus dalam kelas. Maksudnya dia orang memang bila dia orang buat breakfast, dia orang buat fokus. Bila dia orang fokus masa tu dan outcome dia waktu ujian lah, waktu exam lah kan. So itu salah satu faktor lah. Tapi kita tak cakap macam ambil breakfast boleh dapat keputusan yang cemerlang. Ada yang tak juga. Itu lain cerita. Okay, so tapi macam ini salah satu faktor yang macam menyebabkan fokus dia orang belajar, waktu belajar tu bertambah kan. Okey, dan lagi ada kanak-kanak juga dia orang ni mudah letih. Dia orang aktif, dia orang memang sangat aktif kanak-kanak. Yang jarang nak jumpa kanak-kanak yang tak aktif. Melainkan dia tak sihat ataupun memang ada masalah ke ataupun memang jenis karakter dia macam tu. Tapi selalunya dia orang memang aktif. Okey. Jadi sebab itu breakfast sarapan pagi ni penting untuk kanak-kanak sebab dia orang sangat aktif. So memang dia orang perlu untuk tenaga untuk dia orang bergerak aktif tu. Macam kita pun tak tahulah tenaga tu tapi sebenarnya sebab itu breakfast sangat penting untuk kanak-kanak sebab memang dia orang aktif. Dia kalau pergi sekolah balik baju putih, balik tu dah tak putih sangat dah. Tak tahulah apa jadi kan kat sekolah. So menunjukkan dia orang punya tenaga yang diperlukan sangat banyak. Sebab tu dia orang perlu breakfast untuk kembalikan, untuk bagi dia orang banyak tenaga lah untuk seharian punya aktiviti. Okey, then kita tengok sekejap. Okey, then terima kasih siapa yang join kita hari ni. Farah Handani cakap perkongsian yang menarik. Terima kasih. So boleh share kita punya link live hari ni. Okey, memang kita akan live setiap hari insya-Allah Isnin hingga Jumaat dengan tajuk-tajuk yang menarik lah. So boleh share dengan kita punya kita punya live dengan kawan-kawan. Like kita punya Facebook, kita ada haliza.com.my dan juga familyku.hq. Okey, perbincangan seterusnya perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan sarapan pagi. Okey, apa antara faktor-faktor yang
kita perlu pertimbangkan Aina? Antara faktor dia, makanan yang dihidangkan adalah dari bahan-bahan yang segar. Lepas tu bahan-bahan makanan yang disediakan mengandungi zat-zat yang tinggi, dan juga eloknya jika makanan tersebut mengandungi serat lah untuk kita bekalkan tenaga bila kita ambil sarapan tersebut. Dan untuk jadikan dia lebih menarik, contoh untuk kanak-kanak bila dia nak makan, so kita gabungkan warna-warna yang menarik lah untuk tertarikkan dia. Dan hidangan ni perlu mempunyai macam minuman panas dan sejuk seperti jus buah-buahan. Jus buah ataupun air kopi, teh o ke, kopi o kan. Macam cakap je pasal menarik ni, saya selalu tengok ada saya follow satu parents ni, dia memang sangat rajin dalam menyediakan sarapan ataupun makanan yang untuk anak-anak dia dalam berbagai bentuk yang sangat comel. Macamnya kalau roti, muka Mickey Mouse lah, macam kartun Nurul Kumar lah. So macam benda-benda tu macam kanak-kanak memang suka. So daripada situ kadang-kadang dia orang secara tak langsung dia orang memang akan nak makan kan. Sebab kadang-kadang budak-budak ni pun susah juga nak ajak dia orang makan. Sebab biasalah macam tak rasa lapar lah tu kan. Tapi kalau bentuk-bentuk tu mungkin boleh menarik minat untuk dia orang makan. Contoh macam kalau carrot ataupun kentang, bentuk bunga ke, bentuk love ke, bentuk bintang ke macam tu. Tapi memanglah yang tu perlu effort yang lebih sikit lah sebenarnya. Sebab perlu ambil masa sikit kan nak bentuk-bentukkan tu. Okay, so itu salah satu contoh. Lagi satu apa faktor lagi, sumber protein juga perlu ada dekat dalam hidangan sebab untuk memberi kita tenaga. Okey, contoh-contoh yang protein yang kita perlu ambil waktu pagi-pagi adalah daging ataupun ayam, telur. Ini selalu macam ataupun air susu pun dah memadai sebenarnya, air soya kan, untuk bagi kita tenaga untuk sepanjang hari kalau kita nak ambil karbohidrat. Okey. Dan okey, untuk contoh-contoh jenis-jenis sarapan pagi. Okey, apa yang selalu kalau untuk lokal Malaysia, contoh sarapan pagi yang memang selalu banyak dekat tepi jalan, macam yang kita selalu tahu macam nasi lemak, roti canai, kuih muih. Itu memang yang selalu lokal dekat yang memang lokal lah. Maksudnya orang cakap yang selalu senang nak dapat dekat mana-mana. Kalau pergi negeri mana pun semua ada, sama je. Okay, so maksudnya itu yang Malaysian punya breakfast. So macam nasi lemak. Okay, kalau international breakfast kita ada continental breakfast, American breakfast. Okay, continental dengan American breakfast ni selalunya yang kita boleh nampak dekat hotel-hotel lah kan. Macam bila dekat hotel memang banyak lah roti bakar, ada telur dah macam-macam telur goreng, telur scrambled egg, omelette. Okay, then so yang tu memang yang mengandungi pelbagai jenis ataupun gabungan breakfast. So kita tak kisah jenis breakfast yang mana, yang penting kita ambil breakfast untuk bagi kita tenaga untuk aktiviti seharian kita. Okey, Aina, untuk orang yang suka bersenam di waktu pagi ni, macam mana? Disarankan ambil sebelum exercise ataupun selepas exercise? Okay, masalah untuk soalan ni, macam ada beberapa pakar dia sarankan untuk kita bersenam pagi sewaktu sebelum kita ambil sarapan, dan waktu tu kita masih perut kosong lagi. Oh, lepas tu kiranya lepas tu lah baru kita breakfast. Okey. Sebab jika kita bersenam setelah sarapan, tubuh kita ni macam lebih banyak kalori untuk kita bakar. So kalau kita sebelum, maksudnya tapi memanglah selalunya okey, kiranya sebelum breakfast kita kita exercise dulu dan baru pergi breakfast. Tapi orang cakap rugilah kalori yang dah terbakar tadi. So macam dah bakar kalori, tiba-tiba pergi tambah kalori lagi. Tapi itu betul, tapi tengoklah breakfast apa yang kita ambil yang secukup, ambil yang sekadarnya. Macam kalau orang yang memang mementingkan diet, maksudnya mementingkan diet dia bukan istimewa yang untuk kurus tu, maksudnya mementingkan piramid makanan tu, so dia akan ambil benda yang tidak melebihi kalori yang diperlukan lah. Okey. Jadi tapi ada juga yang cakap
bagus ambil breakfast dulu, then rest dulu sebab untuk makanan cerna ambil masa dalam setengah jam hingga sejam. Jadi kalau kita dah plan nak pergi exercise pukul 7, pukul 6 pagi lepas subuh tu boleh ambil dulu, tapi tak perlu heavy breakfast lah. Mungkin sekepi roti dengan air Milo dah cukup, dan dia rehat sekejap. Lepas tu pukul 7 lebih dia boleh pergi exercise. Itu pun boleh juga sebenarnya kan. Okey. Okey Aina. Tapi ada juga yang jenis tak ambil breakfast. Bukan tak ambil breakfast sebab tak nak ambil, tapi ada je alasan dia yang selalu kita dengar, tak sempat lagi, apa lagi, tak ada masa nak masak pagi-pagi tu. Okey, contoh je yang tak ada, yang tak ada masa nak masak, sebenarnya sangat simple. Boleh je ambil sarapan pagi yang dalam bentuk macam mana? Sarapan pagi yang sangat simple. Contoh cereal, bijirin dah memang ada. Tinggal bangun pagi, letak bijirin dalam mangkuk, tuang susu, dah boleh makan terus. Tak sampai 2 minit dah ready. Okay, so sebenarnya tak ada alasan tak ada masa untuk prepare breakfast. Kalau paling senang pun ambil sekeping roti, dah boleh makan dah. So macam benda macam sekarang sangat mudah. Macam ada dulu mungkin jarang lah ada benda-benda yang sangat instant. So jarang lah orang, macam zaman dulu memang tak ada instant, so kena masak nasi ke. Macam zaman-zaman atuk saya mungkin pagi-pagi dah memang kena makan nasi. So macam benda-benda macam tu yang dia orang kena masak, kena ambil masa. Tapi zaman sekarang dah memang tak ada alasan sebenarnya. Kadang orang jual kuih banyak dah kat tepi jalan, so boleh beli je Grab, bukan Grab food, tapi macam pergi beli dah boleh tapau. Okay. So sebenarnya tak ada alasan, tak ada masa. Okay. Okay, ada juga alasan yang macam kadang-kadang macam tak boleh nak berhenti untuk sarapan sebab ada meeting, macam kayaknya jadual yang pack. Okey, sebenarnya yang ni pun salah satu alasan yang kita selalu dengar juga. Jangan kadang tanya kawan, kenapa kau tak breakfast ke? Macam tu. Tapi dia kata, tak boleh, busy lah macam tu. Tapi sebenarnya bagi dia suggestion untuk bagi dia ruang untuk diri dia untuk breakfast juga sebenarnya. Breakfast sebab kita tahu dia pun perlu tenaga juga untuk bekerja seharian. Jadi ada sebenarnya ruang yang sebenarnya dia boleh ambil masa sekejap untuk sarapan pagi. Okey, pasal ada juga yang jenis cakap awal sangatlah, tak biasa. Yang tu macam mana pula Ina? Kalau yang macam kata awal sangat ni, dia macam tak payah ambil, macam bangun tidur ambil sarapan terus pun macam tak perlu pun. Macam at least ambil something untuk makan supaya kita ada tenaga hari tu. Kan, sekiranya tak adalah macam bangun pagi celak-celak mata tu terus breakfast. Dia just macam, dia boleh juga macam bagi masa sekejap untuk dalam sejam selepas tu baru breakfast. Macam mula-mula mungkin dia tak biasa, tapi yang tak biasa ambil breakfast, bila nak ambil breakfast mungkin tak biasa. Tapi kalau kita cuba sikit-sikit, janganlah macam terus ambil sepinggan nasi yang heavy tu kan. Macam ambil segelas air Milo dulu ke. So macam perut tak terkejut lah orang cakap. Macam sikit-sikit masuk, so perut pun tak terkejut sangat. So macam semua benda pun perubahan pun kita perlu sedikit demi sedikit. Kita tak boleh macam terlalu drastik sebab macam keadaan mengejut. So macam sama juga perut kita. So macam perut kita pun tak boleh terkejut kan. So macam cuba dulu makanan yang simple, yang rasa perut kita boleh terima. Okay. Then ada juga yang selalu cakap saya diet tak ambil breakfast. Macam mana tu pula Ina? Macam yang kita cakap tadi, sarapan ni sebenarnya boleh bantu untuk merampingkan kan. So bila kita ambil sarapan, kita tak ada lah macam nanti dah tengah hari nak rasa nak mengunyah. So dia boleh kurangkan kita punya rasa nak mengunyah tu. Okay, so sebab sebenarnya sarapan pagi sebenarnya dapat menguruskan. Dan kalau macam diet, kalau tak ambil sarapan pagi sebab nak diet tu mungkin saya tak tahulah sejauh mana pakar pemakanan akan cakap, tapi
mungkin itu bukan langkah yang terbaik lah sebenarnya, sebab macam dia cakap dia perlukan tenaga untuk aktif seharian. Kalau mungkin kurangkan portion ataupun selalu orang akan kira kalori lah, maksudnya kalori berapa yang sepatutnya dia ambil. So dia dah boleh kira kalori seharian tu dia perlukan berapa. So dari situ dia boleh adjust balik lah dia punya jadual makanan dia supaya balance lah kan. Okay, so